Perkembangan dari bumi ke nyalang. Antara fokusnya, Sarawak bercadang untuk mewujudkan pusat songket. Perincian lanjut bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sarawak bercadang untuk mewujudkan pusat songket di seluruh Sarawak yang menawarkan ruang untuk pengeluaran, pendidikan dan latihan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pewujudan pusat tersebut bukan sahaja akan menyuntik rangsangan terhadap ekonomi tempatan, malah menyediakan tempat untuk setiap masyarakat membiasakan diri dengan seni songket. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menambah, pusat songket tersebut kemudiannya boleh menjadi koperasi yang membantu memasarkan songket Sarawak sebagai produk. Ini jelasnya akan membolehkan masyarakat mengekalkan industri songket di daerah mereka sendiri selain menjadi kreatif tentang cara memasarkan songket yang dihasilkan. Premier Sarawak juga percaya songket Sarawak berpotensi dan memainkan peranan penting dalam pembangunan pengkalan warisan budaya masyarakat global. Ini katanya akan membantu menyumbang kepada ekonomi usahawan tempatan dan meningkatkan pertumbuhan keseluruhan ekonomi Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah Kemanusiaan Warisan Budaya Tidak Ketara ICH dan Anugerah Komuniti di Kuching malam tadi. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima Anugerah Kemanusiaan atas bimbingan yang berwawasan dan kepimpinan teladan ke arah pembangunan warisan budaya tidak ketara di Sarawak. Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amara Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang menerima anugerah yang sama atas inovasi dan promosi songket Sarawak. Turut menerima anugerah tersebut adalah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah atas kerja cemerlang beliau, idea-idea inovatif dan dorongan luar biasa dalam melindungi ICH Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyampaikan anugerah komuniti sandang warisan songket kepada 30 penerima anugerah atas dedikasi dan sumbangan ke arah mengekalkan keindahan kraf songket di Sarawak. Graduan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berperanan penting dalam mempersiapkan Sarawak mendepani cabaran besar pada masa hadapan. Menegaskan perkara itu, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, ini penting memandangkan penularan COVID-19 telah memberi kesan sehingga mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Oleh itu, ia menuntut graduan untuk sentiasa bersedia, bijak dan rasional dalam menangani sebarang permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan pengetahuan dan ilmu yang dikuasai sepanjang pengajian di UNIMAS. Beliau yang juga Pro-Chancellor UNIMAS berkata demikian pada sidang keempat Convocation Komemoratif UNIMAS di Kota Samarahan hari ini. Dalam sidang keempat itu, seramai 1,311 orang graduan menerima ijazah masing-masing. Ia melibatkan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Mereka merupakan antara 3,695 orang graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian dalam pelbagai peringkat dari ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda. Ordinan Warisan Sarawak 2019 akan membantu dalam usaha untuk memelihara dan mengurus aset warisan dengan cekap di samping mempertingkat sistem pengurusan warisan secara menyeluruh dengan lebih teratur dan berkesan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, pelaksanaan Ordinan Warisan Sarawak 2019 juga akan membantu dari segi pelancongan warisan. Datuk Sebastian Ting menambah Seksyen 32 dalam ordinan tersebut menyediakan peruntukan berkenaan dengan pengisytiharan bangunan, monumen dan tapak sebagai warisan. Secara tidak langsung, ini akan menambah nilai kepada bangunan, monumen dan tapak yang akan menarik pelancong dan penyelidik sama ada penduduk tempatan atau orang asing datang melawat Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Jerayawara Sarawak Heritage Ordinan 2019, anjuran Jabatan Muzium Sarawak di Miri hari ini. Ujar beliau, penganjuran Jerayawara ini adalah untuk mencipta kesedaran tentang pemeliharaan dan pemuliharaan warisan melalui Ordinan Warisan Sarawak 2019.
Beliau yakin dengan kehadiran dan kerjasama yang diberikan oleh pihak berkepentingan dan masyarakat akan membantu mempromosikan warisan Sarawak dan pada masa yang sama melalui program ini, masyarakat juga akan mengambil bahagian untuk menyumbang usaha mereka bersama-sama menjaga dan melindungi budaya dan warisan tersebut agar terus terpelihara. Persekutuan Institut Wanita Sarawak SFWI akan menjadi tuan rumah penganjuran Persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW 3 tahun sekali bermula 4 hingga 6 Julai depan di Kuching. Pengerusi SFWI Datuk Nurhayati Ismail memaklumkan persidangan kawasan ACWW untuk Asia Tenggara dan Timur Jauh ke-13 ini bertemakan Kepelbagaian Kekuatan Kami. Jelasnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut hadir pada hari kedua persidangan bagi mencemar Duli menyempurnakan Majlis Perasmian ACWW. Ujarnya persidangan kali ini juga disertai oleh delegasi dari 6 negara antaranya Filipina, Singapura, Indonesia, Kemboja dan Brunei. Beliau menyatakan demikian pada sidang media Persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW ke-13 di Kuching hari ini. Sementara itu, beliau memaklumkan tema Kepelbagaian Kekuatan Kami dipilih tahun ini selari dengan konsep kepelbagaian kaum dan agama yang terdapat di negeri ini. Antara pengisian utama dalam persidangan ini nanti adalah berkongsi ilmu menerusi lawatan pendidikan, membina hubungan dan kerjasama bersama Persekutuan Wanita antara negara. Atlet angkat berat diingatkan supaya tidak mengambil atau terpalit dengan penggunaan bahan terlarang yang boleh menyebabkan mereka gagal dalam ujian doping. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, ini kerana jika mereka gagal dalam ujian doping, ia bukan sahaja akan menyebabkan atlet dikenakan denda tetapi turut menjejaskan penyertaan mereka dalam kejohanan di peringkat antarabangsa. Ini sekaligus boleh mengundang risiko kehancuran masa depan karier mereka dalam sukan angkat berat. Selain itu, beliau menegaskan penggunaan bahan terlarang dengan tujuan meningkatkan keupayaan atlet juga boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal atlet. Dato' Gerald yang juga Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia berkata demikian ketika merasmikan kejohanan angkat berat junior dan senior kebangsaan Sarawak di Kuching. Lebih 120 atlet dari 11 negeri mengambil bahagian dalam kejohanan berkenaan yang bermula Isnin lepas. Kejohanan selama 4 hari berkenaan mempertandingkan 10 acara masing-masingnya bagi kategori lelaki dan wanita, antaranya 55 kg, 81 kg dan 87 kg. Ia merupakan kali ketiga Persatuan Angkat Berat Negeri Sarawak menganjurkan kejohanan bertaraf kebangsaan selepas Sukan Malaysia SUKMA 2016 di Kuching. Objektif kejohanan tersebut antara lain bagi menyemarakkan semangat persaingan yang sihat dalam kalangan atlet selain mempromosi sukan angkat berat kepada penduduk sekitar. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.